Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Selamat tahun baru. Okey semua, selamat tahun baru. Kita nak buat video last week tapi tak sempat. Saya biasa alasan saya sama je kan. Kalau tak pergi hospital sentiasa, saya adalah always on the go. Saya tak ada di rumah. Nak betul-betul hadap kan. Dia kena duduk dalam gua betul-betul hadap saham tu boleh lah kita buat video sedap. Kalau tak payah nak buat video. Memang tak boleh nak buat. Okay, so hari ni lepas seminggu, market dah buka baru kalut nak buat video. Market macam gila cun gila. Dia start rally daripada seminggu sebelum akhir tahun tu lah. Seminggu sebelum tu dan seminggu lepas awal tahun. Cantik sangat-sangat lah. Dan kalau kita tengok chart sekarang adalah KSCI lah kan, kita punya bursa, indeks bursa kita. Cun tak? Cuba tengok. Cun tak? Dengar suara saya kan? Nanti ada komen suara tak jelas. Saya tadi pagi-pagi dah start sound seorang dah. Dia tak bincang saham apa benda, dia share apa benda. Yang kruk-krak tu. Kruk-krak tengkuk memang sedap juga Ada orang urut prak tu best lah. Tapi benda tak cerita pasal saham. Saya kan salah satulah GBS public tu tutup sebab meraban sangat. Kalau cerita pasal saham saja okey, bincang-bincang sikit-sikit kan. Dia duk bincang pasal saham, tiba-tiba cerita pasal durian, okey lah. Ini tak ada bincang pasal saham, tiba-tiba apa benda kukrak datang. Okey, jom kita continue dengan saham. Okey, indeks sekarang ni cantik. Dia breakout ni. Ni bila Julai. Okay, ni highest Julai. Highest Julai dia pergi dekat 146. 1464. Alright. 1464.45. Dia pergi sampai situ. Pada hari Jumaat. Is this hari Jumaat? No, sorry. Pada hari Khamis, tiba-tiba ada volume. Cakap pasal volume tak buka. Volume tak boleh kat internet. Maafkan saya. Tiba-tiba ada satu candle Marubozu memecah rintangan itu dengan kuatnya. Dan keesokannya pada hari Jumaat dia terbang lagi. Wah. Kalau kita buat channel, dia dekat middle channel. Hopefully tak ada satu penyebab yang dia pullback. Sebab dia sentuh lalu kan. Dia sentuh resistance, dia buat apa pullback kan. Kita nak trade lagi ni. Kita nak meriah lagi. Kalau tengok dia punya ni GBS momentum, tengoklah 86 counter. Perasan tak kita duk bincang-bincang sebelum ni apa belas-belas. Kalau nak terror mungkin 3, 4, maksudnya dalam 20 lebih tu boleh lah kan. Ini sampai 86. Maksudnya siapa-siapa yang kaji setakat mana je, contohlah baru 3-4 bulan dalam saham, dia belajar pasal cari counternya uptrend. Cari counter yang 7 cross out 21 di atas EMA 50. Dia masuk, dia win. Wow, betul tak? Simple macam tu je. Tak payah nak tahu Fibonacci bergerak kat chart pattern, Elliott wave, apa lagi, Wyckoff, benda-benda lagi lah. Fibonacci extension, retracement, sejalan dari magnetic bentuk candle dan pelbagai lagi. Tak perlu tahu itu semua, tetap win. Gitulah. Sebab market tengah meriah, market overall bullish. Kau masuk teknik apa pun, insyaAllah win. Probability nak win tu besar lah. Probability nak loss tu kurang. Okay, probability nak loss tu kurang. Tapi sekiranya masih dalam kerugian, jangan risau. Kita baru saja bermula seminggu tahun baru. Relax. Okay, relax. Kebanyakan sebab apa rugi, mostly saya rasa sebab FOMO, fear of missing out. Semua orang tengah buat untung, semua counter naik berdua-dua. Aku pun nak join sekali, tiba-tiba aku terkena rugi dan untung. Itu benda biasa benda biasa. Sebab dalam katalah sekarang ni yang naik pun banyak. Super penny naik, contoh Scalable naik sampai 300%. Lepas tu diikuti dengan Goshen. Lepas tu latest ni apa, Minitech. Okay. Kenaikan dia wow kan. Semua orang pun nak dapat 100% yang pertama ROI. Okay fine. Tapi ingat, dalam 100% yang orang dapat, ada orang yang kena rentung.
Sebab apa dia kena tengah kejar. Kawan tu yang dapat 100% tu dia memang dah beli dari awal, sharp entry, dan tiba-tiba naik dia pun dapat 100%. Contoh. Dan orang yang lain tu, wah, aku pun nak juga join. Lepas tu dia join kat puncak dah, orang tu dah, orang yang masuk awal tu dah take profit, dan dia pun jatuh dan dia pun rentung. Fear of missing out without knowledge behind. Dia punya technical support. Maksudnya dia masuk, boleh je nak masuk breakout tak mana-mana, harga pun tak ada masalah. Yang penting tahu risiko dekat mana. Selalu kan masuk, dia tak fikir risiko tu. Yang penting aku tahu aku nak untung. Yang penting aku pun nak join sekarang market tengah bullish. Aku pun nak untung. Rugi lah tak situ. Takkan aku nak rugi kot, semua orang untung. Of course ada orang rugi. Kalau tak ada tu, tak ada orang rugi, tak ada lah orang untung. Dia saham macam tu lah kan. Dalam, ini bukan saham je, dalam kehidupan pun dia macam tu. Ada orang menang, ada orang kalah. Dia bersaing, kita ni bersaing. Tak nampak macam binatang yang dekat safari. Ya ke? Tak kisahlah, tak nampak market yang kat hutan. Market dekat hutan, binatang dekat hutan yang bersama-sama makan, mati kau mati, apa benda mati. Aku hidup, akulah hebat, akulah raja hutan. Kan macam tu. Tapi kita tak nampak sekejap itu. Sebenarnya, hakikatnya kita bersaing. Betul tak? Dalam market, untuk dapat kerja, kita bersaing. Kalau tak payah ada interview tu, semua orang pergi, pak dapat kerja. Ini ada bersaing, kena bersaing. Dan kelas kena bersaing, tu kena bersaing, dapat niaga kena bersaing. Kalau semua orang jual tudung macam mana, tudung aku nak lebih hebat daripada tudung orang lain. Macam mana aku nak tarik aku punya followers supaya membeli barang aku. Bersaing tau. Cuma nak bersaing dalam keadaan sihat. Market pun sama dia bersaing. Trader kita ikan dia bersaing juga ni. Bukan kata jerung tu dia bersaing dengan jerung. Dia pun mati-matian juga. Kita ikan bila lagi senang lah nak kena makan jerung. Jerung pama singa-singa lah. Singa, harimau bintang, jenis-jenis singa yang makan tu lah. Pemangsa kan. Kita adalah mangsa-mangsa yang kena bijaksana. Dia kena jadi macam sang kancil. Jangan jadi macam monyet. Jadi lompat-lompat jatuh, tu kena ngak dengan buaya. Okey. Dah terbabas dah. Apa benda aku nak cerita tadi entah. Alright. So counter mestilah pemilihan yang betul. Dia mesti nombor 1 uptrend lah. Kita trend following Kita tak against market. Market tengah boleh kita pergi cari yang bearish. Buat apa? Memang betul. Boleh untung juga Counter tengah turun naik, dia ada prak naik kejap Yang turun ni turun prak dia naik. Ni dah ada untung. Kan 5% apa benda tak kisahlah. Yang jenis sauk-sauk masa turun. Masa turun ni ada naik sekejap ni. Aku untung. Tapi surkannya kalau kita ambil yang counter tengah uptrend, dia jatuh, kita tahu trend dia naik, nanti dia rebound balik. Katalah kita jenis tak ikut disiplin lah. Kita ada trading plan dekat sini. Contohlah masuk 30%, aku punya cut loss adalah 25 sen. 5 sen yang dia letak Tengok kena 25 sen tu. Rugi banyak dah ni 25 sen. Banyak tu 5 sen. 5 sen tu 10 pip jatuh kan. Dah rugi banyak. Aku tak boleh kalah. Kalau habis lah duit aku. Lepas tu dia tunggu sampai 20 sen. Dah 20 sen tak apa. InsyaAllah dia rebound. Jangan tunggu 10 sen. Habis dia punya modal tinggal berapa? Daripada kata 10,000 tinggal 2,000. Gitulah. Kena ada support. Lepas tu risiko kat mana. Kalau terkena kita punya support terbocor, risiko kita dah sampai, stop lah kita dekat tempat kat loss kita tu, keluar je lah. Dia akan katalah dia reverse balik dia reverse balik, masuk balik, ambil balik kerugian yang kita tanggung. Ataupun kita ambil kat counter lain terus lah kalau kita dah fed up counter tu. Mostly kalau counter uptrend, dia buat kejatuhan dan kita rugi, kita keluar. Contoh kita punya trading plan kita lah, kat situ kita kena keluar tu kena keluar. Cari balik counter yang sama, sebab counter tu yang kita dah kaji tu dia jadi je, dia naik balik je. Yang penting dia tengah uptrend, market tengah okey, tetap naik insyaAllah. Okay. Index adalah bullish, of course Tadi saya dah cakap ni dia naik. Lepas tu dia ada pattern. Kalau kat sini expectation pergi mana, around 1560 gitulah. Kat area sini lah resistance yang sebelum dia jatuh ni kan. Ini cerita panjang cerita pendek kat sini around 1507. Sebelah dia lebih kurang kat area sini lah, sebelum dia jatuh bawah ni. Probably dia boleh test sampai situ lah. Okay. Dan boleh on GBS intraday.
Yang warna oren dot tu 52 weeks high. Hopefully dia memang pergi cari 52 high lah. Kita punya expectation dengan volume yang sampai 6 bilion masuk daripada 1 bilion, 2 bilion, masuk 1 bilion, lepas tu macam nak mampus kita punya market tu. Sekarang dah hidup, dah bernyawa. Bukan cakap bernyawa, hebat lagi. Okay, so kita punya expectation dia pergi sini. Tapi dia semua sentimen apa benda semua, maksudnya kalau kita tengok dari segi market seminggu ni, wow, best gila. Ada potensi memang bursa bullish. Ada potensi untuk semua trader kita yang dah lama dah trade ni, inilah masanya untuk kita berjaya dengan jayanya. Tapi ada satu tapi yang besar, iaitu pergolakan biasa-biasalah politik. Politik lah suka kacau dalam bursa ni. Yang lain tu memang kacau juga, tapi politik memang kacau betul. Okay, jadi dia macam ni kenapa masa saya dah kata dekat Yahanana, kenapa masa market tengah bearish teruk tu, tak ada pula nak buat macam apa lompat-lompat ni, pertukaran kerajaan kan. Kenapa waktu yang tengah bullish ni baru nak buat? Saya tak tahulah apa kisah mereka saja yang bagi orang atas-atas ni nak jadi PM tak jadi PM apa benda-benda ni. Lantak situlah. Okey, kita pilih ikut apa yang macam kita pilih counter kan, kita pilih atas certain yang kita rasa okey. Dia ni bagus, parti ni bagus. Kita pilih atas sebab kita lah kan. Macam kita pilih counter tu. Okey, fine. Tapi overall ni dari segi politik tu tak sihat. Memang tak sihat kan. Mengganggu gugat rakyat. Okey, dia kena bagi kesan yang positif. Persaingan yang sihat. Maksud kita perlukan perbankan dan kita perlukan pemimpin yang bagus kan. Tapi pemimpin yang bagus tetap kena ada pembangkang. Kalau pembangkang pun teruk, pemimpin yang ada pun teruk, mana yang nak bagusnya? Dia start daripada kepimpinan dulu dan diterjemahkan dekat rakyat. Pemimpin yang bagus akan menghasilkan rakyat yang bagus kan. Betul. Macam nanti cerita pasal agama pula. Okay, bye. Nak ceritanya ada orang-orang yang mengatakan maybe ada pertukaran kan, macam apa dia pun kata tebuk atap tak salah, tebuk atap ke tebuk apa-apa. Masalahnya jangan sampai efek bursa tu. Nanti takut pelabur luar dah masuk, pelabur asing dah start masuk dah. Lepas tu volume dekat bursa dah tinggi, kau dah cun dah, get ready untuk push higher. Tiba-tiba ada news yang tak best kan. Kan nak kata tak tahulah saya best tak best ke apa benda ni. Tapi politik tu takut nanti dia kata tak stabil politik di Malaysia ni. Keluar dululah. Nanti bila dah agak okey baru kita masuk balik. Pasal kita yang tengah duk shock duk tengah galak ni, trade ni, duk win-win ni. Pak, mari datang news macam ni. Lepas tu si pelabur pula tak yakin. Dia keluar. Kita pun dah start balik jadi fasa-fasa bearish tu lah, which is tak seronok dah lah kan. Dah jadi susah. Maksudnya kajian kita nak jadi probability tu susah sikit nak jadi. Bukan kata dalam waktu trade waktu bearish tak boleh trade, boleh, tapi kesukaran tu lebih tinggi. So itu kena berjaga-jaga jugalah tentang news politik tu. Other than that kita boleh kata market bullish. Kalau tak disebabkan politik tu, overall memang positif lah. Positif. Tak kira macam sektor-sektor politik tengok semua hijau. Itu kan saya kata last year kan potensi healthcare insyaAllah kan untuk orang yang nak swing boleh ambil lah position masing-masing, supaya kita dapat ROI yang gemuk sikit lah kan. Dah boleh ambil siapa yang tak ada counter healthcare tu waktu tahun lepas. Tapi bila mai dekat hujung-hujung tahun tu, kita nampak counter yang super penny, edge market monopoli lah. Kenaikan yang wow, gempak kenaikan 100-300%. Okay. Dan dia continue sampai minggu ni juga. Awal tahun baru dia continue. Counter edge market still naik dengan rancaknya. Macam contoh nanti saya tunjuk lah. Minitech, Scalable, Goshen kan, yang sebelum kan duk naik kau tu. Lepas tu yang murah lagi Atronic kan.
So kita macam nak kata apa ya, kalau kata orang yang modal tak berapa banyak, sangat gembira lah time macam ni sebab boleh beli kaunter-kaunter murah tu dan untung yang sedap juga. Untung yang sedap juga. Tapi kalau salah masuk tu bukan kata salah masuk, sebenarnya dia tak ada risiko tu. Dia tak letak trading plan dia dekat mana dia perlu out. Semua orang ada risiko masuk ke harga mana pun. Even yang kata reversal terror sangat mengam masuk pun tetap ada risiko. Yang masuk dekat tengah ada risiko, yang masuk ke atas breakout pun ada risiko, yang masuk 52 weeks high pun ada risiko. Semua sama je. Tapi yang membezakan ada orang punya trading plan dan ada orang tak ada trading plan. Ada orang tahu dia punya risiko counter dia, ada orang tak ambil tahu pasal risiko counter dia, yang dia tahu dia nak untung. Itu je membezakan orang yang berjaya dan gagal. Betul lah. Yang ambil kisah pasal risiko dan yang tak ambil kisah pasal risiko, yang mementingkan keuntungan. Kebanyakan macam tu di luar sana pun yang kena dengan scammer sebab dia nak untung dulu kan. Itu dia terkena. Kalau betul-betul nasib buruk tu, maksudnya dia dah cuba avoid, last terkena, itu lain. Yang ni mencari kerugian tu lah boleh kata. Tak mengelak tak elak daripada benda-benda buruk. Dia tak ada percubaan untuk mengelak. Kalau tahu tempat tu nak berlaku aksiden, dia dah tahu lah. Katalah dia tahu akan berlaku aksiden kat situ, dia pergi juga dan dia pun mati. Tak betul nak salahkan siapa. Okay, so overall counter semua tengok daripada screener kan, saya kata kalau waktu Berry jalan belah-belah 20, sekarang dah sampai 86. Banyak dah berkali-kali ganda dalam screener ni masuk counter momentum terlampau banyak. Ini tak masuk counter yang 52 week high lagi. Kalau kita combine momentum dan 52 high, jenuh mata tak tahu nak cakap. Okay, so kita ambil lah dari segi harga price lah. Dari price nak harga berapa. Maksudnya kita tanya pada diri kita lah, kita nak macam ada orang sukanya harga yang RM1 tu lebih senang dan laju dan cepat pergi kan. Ada orang suka 50 sen ke atas. Ada orang suka super penny. Okay, cari lingkungan harga yang kita suka. Sebab counter dah terlampau banyak. Kalau kita nak kaji semua, gila. So kajilah apa benda yang kita mampu kaji. Maksud pilih lah berapa counter. Ada kata kalau waktu bullish at least ada 25 list of counter. So waktu market buka, kita tengok yang mana yang paling ada momentum antara banyak-banyak tu, kita masuk je lah. InsyaAllah lah win tu adalah sebab kita dah buat kajian. Kita tunggu je keuntungan tu berlaku kepada kita, datang kepada kita. Rezeki tu pun datang kepada kita dengan kajian yang telah kita buat lah. Okay, kata-kata saya nak baca terlampau banyak. Macam mana Goshen EBD ni EBD ni je lembab macam apa. Dia tak ada apa yang tak ada apa. Macam mana kalau kita tengok dekat dia punya market jet, macam sikit tak ada orang bergerak. Dia pun jerung je yang gerakkan harga. Tapi bergerak. Sebab tu price baru volume ini siapa yang masuk kelas Hafiz Tokyo yang free tu? Kan dia cerita lah macam ni lah umpama, who next your mother, and then your father. Betul? Yang ni apa yang penting? Apa yang penting? Price. Apa yang penting? Next. Apa? Price. Who next? Next. Tetap dijuarai oleh price sampai yang keempat barulah volume. Price win dululah. Price, pergerakan harga tu dulu nombor satu, dibantu oleh keduanya adalah volume. Macam keluarga tu macam anak-anak sangat penting lah. Macam mana mak dia tu kan, sebab dia memang bergantung pada mak dia. Mak barulah bapaknya. Bapak dia macam sumber ekonomi lah, rahsia ekonomi kan, yang memberi nafkah kan untuk family. Tapi yang nak membentuk, nak beri kasih sayang, nak memahami emosi, tu mak. So dalam market ni, harga dulu tu, mak tu adalah harga, bapak tu adalah volume. Mak bapak ni kena bekerjasama, boleh harga tu cantik menarik, menarik, dan dia pun terbang. Macam tu gabungan mak bapak. So mak dulu, which is price. Even though macam apa benda je tak berlaku, benda tak menarik pun, tapi dia naik.
Ini nampak macam ni, tapi yang masa saya tengok dekat dia punya market dia, ya betul ni EVD ni masuk. EVD masuk. Tapi macam mana siapa yang masuk tahulah. Siapa yang masuk dekat 135 kejap lagi 121, 115. Lepas tu tiba-tiba dia naik lah. Apa benda ni? Dia ringan lah kot. Saya tak tengok lah dia punya market depth. Market depth pula. Market cap ni kan dia punya share issue kan. Kali dia below 500 juta tu, okay tu. Share issue dengan market cap tu, right? Kalau dia dekat-dekat, dia lebih kurang tu dia bawah 500 juta tu, dia memang ringan lah macam tu. I don't know this one, tapi dia punya market depth memang apa benda lah. Masa saya tengok lah hari apa saya lupa, tapi minggu ni lah. So saya macam skip dia. This one memang 52 highs. Okay, Entech cantik, Scalable cantik. Okay, jom kita tengok Scalable. Scalable daripada harga super penny dah jadi penny kan. Harga belas sen. Harga belas sen ni bakal kentang ni. Okay. Ni lah cerita dia. Ada orang kata indikator GBS ni macam mana? Dia punya konsep sama je. Sama je, mostly sama je. Dia ada beza-beza sikit. Saya tambah itu ini. Dia adalah macam-macam jenis macam-macam jenis indie tu. Sebab macam biasalah trader ni dia punya interest ni berbeza-beza, minat beza-beza, makanan dia suka lain-lain. So kita buatlah beberapa indie mengikut kegemaran masing-masing. Tapi saya dah tak boleh dah buat. Cukup lah, dah terlampau banyak indikator tu. Sebenarnya benda asas sama je, kena uptrend. Traffic light. Okay, susunan mestilah merah, kuning, hijau. Okay, dia uptrend lah macam tu. Lepas tu apa ni? Yang kata hijau ni apa? Hijau ni adalah Bollinger Band. Okay, kalau line tengah tu kat line biru lah. Macam ni line biru, boleh kira biru dan hijau ni lah. Kita punya support untuk kita nak swing. Kalau dia bocor yang ni, okay, mungkin dia akan turun sampai ke bawah. Kalau dia maintain tu dia going uptrend lah. Senang je tu. Yang penting first kena tengok adalah merah cross kuning dulu. Okay. Dan counter kalau tu dia squeeze kan. Squeeze maksudnya semua line-line EMA ni bergabung, bertemu dan ni bercinta. So dia start cross up dan berpisah-pisah ni. Berpisah-pisah dia adalah start strong. Maksudnya dia dah nak uptrend lah. So bolehlah masuk dengan ada ilmu tambahan sikit, which is candle lah. Contoh dia dah start cross up. Candle kalau macam marang kerapu, marang krempeng, tak apa-apa solid, abaikan dulu. Tapi kalau dia break out dengan candle yang ni, okay, get ready untuk cari entry. Kadang-kadang dia terus naik. Kalau kita dapat candle Marubozu, bullish engulfing, terus tanda atas je, kepala, tanda kepala. Sebab kita nak tunggu breakout. This one, kalau indikator GBS memang dah ada dot resistance ni, so kena tunggu dia punya breakout dot resistance ni. Dan Bismillahirrahmanirrahim, masuk. Bismillahirrahmanirrahim, masuk. Support, tengok dia dah buat dot biru tu, situlah. Kalau bocor dia bye bye. Dan kedua adalah hijau dan biru ni lah. Okay, sebenarnya area MACD MBA20, EMA20 kan. Kalau dia tak bocor, dia selamat lah. Dan yang lain-lain tu 50, 100 dan juga 200. Okay, Alhamdulillah, 50, 100 dan juga 200. 200 menunjukkan counter tu sedang uptrend. 200 tu mostly semua trader yang dah berjaya tu memang tengoklah SMA 200 tu. Okay, dia setahun punya harga dah berjaya di atas ni. So, bullish lah. Strong bullish. Dia dah bertukar trend. Kalau dia duduk di bawah, dia trend menurun. Kalau dia dah start naik ke atas, dia adalah trend menaik. Ni penentu trend, perubahan trend yang besar. Setahun nak macam lagu tu. Ni penting. Dia dah break out SMA 200. Dia ni dah mencapah masing-masing, dah strong. Ni dah valid daripada awal lah. Merah cross kuning.
Okay, lepas tu buat traffic light. Right. Right. Itu kalau swing lah. Right. Tapi kalau yang bukan swing trader, you ada target 10%, dapat 10%, cabut. Kalau you jadi nak dapat percentage yang lebih banyak, ROI yang lebih tinggi, you buat trailing stop. Follow 3 bit ataupun 4 bit. Katalah jadi laju naik, laju turun tu, mungkin kata takut terkena ambil dekat trailing stop kita kan. Ramai terkena stop loss lah. Sebab dia naik, dah tu dia turun ambil stop loss kita, dia naik balik. Okay, so pandai-pandai lah adjust tu. 3, ikutlah risiko kita. Kita sanggup dia ambil berapa bit daripada ni. Maksudnya kita kata dia tengah untung, kita dah tengah untung 10 bit kan, contoh. Lepas tu kita follow dengan 3 bit harga semasa. Dan dia turun kena 3 bit tu. So kita tinggal 7 bit je lah. Okay. Ada orang sanggup tanggung 4 bit. Maksudnya keuntungan dia 10 bit. Tolong 4 dia jadi tinggal 6 bit je. Bila dia turun kena stop loss tu. Itu kalau kita nak continue follow dengan trailing stop. Alright. Tapi nak katanya kalau tiba-tiba memang dia jatuh. So kita dah rugilah 3 bit tu. Yang rugi 3 bit. Tapi kalau yang ambil 4 bit atau 5 bit, dia dah rugi lagi banyak. Stop loss lagi jauh. Kerugiannya dia sanggup tanggung tu lagi jauh lah. Okay. Tapi dia punya probability tak kena ambil dan kalau tu naik tu penting juga. Masing-masing. Ini tak boleh nak diajar atau cakap. Terpulang pada diri sendiri. Nak decide. Nak follow berapa bit daripada harga semasa. Sebab you nak dapat sampai paling tinggi. Nak dapat 100% and more. So you pasang lah training stop tu agak-agak yang agak waras lah. Agak-agak logik. Okay. Follow. Normally just 3 bit macam tu je. Dia pulang memang kena hit stop loss lah. Masuk balik lah nanti kalau reverse lah ni. Dia turun, dia reverse balik, break up, beli lah. Kalau ikut break up mana yang ni lah kan, error ni. Ambil area sini kan. Ni yang paling cepat. Kalau yang highest ni, previous higher high, kena break up baru boleh beli. Maksudnya the next day of ni today, katalah ni today, esoknya baru boleh beli bila harga mengatasi higher high, open dengan harga lebih tinggi daripada close, baru boleh masuk. Sebab dia baru test sekali, tak tahu lepas tak lepas. Esok tengok okey lepas, baru boleh masuk. So dia lewat sikit. Kalau yang masuk reverse kat sini, kalau contoh dia buat support, ambil Fibonacci, dia naik 1 bit di atas, boleh beli. Boleh tengok saya punya kajian macam mana cara cut loss, entry. Boleh pergi lagi tak counter ni, ada saya buat dalam video YouTube saya, pergi tengok balik. Kata kalau saya buat review dia jadi 3 jam nanti. Alright, so macam tu je lah. So bila dia dapat merah cross kuning, buat traffic light, right saja. Sampai sekarang pun masih right lah. Kita dah, itu kalau swing. Kalau baru masuk, dia dah menjauhi terkeluar daripada dia punya terkeluar daripada dia punya apa BB ni kan, ni warna hijau ni, sarung dia, karung dia tu, dia terkeluar. Dia masuk balik, dia cari balik line merah, dan dia rebound balik, dan expectation dia akan keluar balik daripada dia punya BB lah. Dia akan naik breakout 490, dan mungkin dia pergi 50 sen lah. Harga bunda 50 sen, nombor-nombor bulat 30 sen, 40 sen, 50 sen, 60 sen, 70 sen, 80 sen, 90 sen, RM1. RM1 tu lagi lah. RM90 90 sen. Nak dia pergi 97 sen ke atas, selalunya dia pergi RM1. Saya dulu rajin trade yang RM1 ni sebab dia senang nak capai. Nak dia lepas 97 sen untuk short, very short, peluang yang maksudnya apa ni, rempit. Sebab dia memang momentum kuat gila dekat situ. Okay, yang ni yang 50 sen, probably dia pergi 50 sen lah. Dia mempunyai bentuk yang sama dengan mini tag. Okay, mini tag naik, turun, breakout candle, naik, ni breakout sama, kita tutup je ini. No, okay, kita tutup je ini. Okay, naik, turun, breakout candle, naik, turun balik, breakout candle, naik dan naik. Okay, ni breakout candle dia belum berlaku lagi. So mungkin hari Isnin, Selasa lah, minggu depan ni lah
Sebab tengok selalunya dia akan naik 2-3 candle juga. At least 2 candle. At least ada sehari lagi untuk dia bullish. Alright. So perhatikan budak scalable. Bentuk dia sama. Ini daripada Sam Kalau siapa yang dalam GBS support private group tu. Saya macam dia baca komen pula. Gelak pula saya. Okay. Apa dia saya nak tengok komen. Kata apa? Oh, Renoku. Dia kata sama bentuk Mari kita tengok. Sebab tu lah penting ada circle. Selain pada screener tu, kita macam nak dapat clue, nak kaji counter apa. Ada screener, yang momentum, yang GBS intraday kan. Lepas tu tengok indie, ada support resistance dah. Siap-siap dah bagi auto support resistance kat mana. Lepas tu ni pada ada indie semua. Kata kalau satu, kalau sekarang kan dekat trading view bagi 2 je free. Yang ni satu indikator dah ada semua. Memanglah saya bagi macam-macam indikator, janganlah guna semua tu sebab sama konsep je pun. Ambil salah satu daripada GBS tu. Aku contoh ambil GBS intraday. GBS intraday boleh gunakan untuk swing, boleh lah. Dia yang beza adalah time frame. Saya namakan GBS intraday, senang saya nak tengok. Untuk merempit ke apa kata, tengok kat time frame kecil. Bila guna time frame besar untuk swing lah. Itu je. Selalu kita merempit apa, 5 minit, 50 minit macam tu kan. Tapi kena ada satu direction lah. Price direction mungkin 1 hour, mungkin 1 day. Direction dia bullish. Okay, contoh daily candle bullish. Tapi kita nak merepek kena lagi time frame kecil, 5 minit 5 minit, 15 minit kan. Gunalah GBS yang tadi tu. Sama je. Tapi orang duk faham GBS yang tadi. Saya dah tak tahu nama apa dah nak letak. Letaklah GBS yang tadi. Macam screener jugalah. Nanti GBS tadi untuk intraday je. No. Time frame menentukan. Kalau you tengok time frame weekly, takkan you nak intraday. You nak intraday tunggu weekly. Bila tahun tu minggu depan tu. Orang dah untung ke mana-mana, kau dah lagi seminggu jadi rugi sampai ke tanah dah. Masuk ubur. Time frame yang membezakan orang tu rempit ke orang tu swing ke apa ke. Bukannya indicator. Indicator GBS intraday untuk intraday. Bukan. Time frame. Nama je GBS intraday. Sebab dia senang tengok. Dia dah cross-cross tu kalau time frame kecil okey tu. Kan? Betul ke tidak? Iya. 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 Dia dah cross SMA 200. Yang ni merah cross kuning, atas hijau. Okay. Dia masih dalam keadaan uptrend. Tapi dia test balik dia punya resistance sebelum ni. Resistance become support. Dia test balik 225. Okey saja. Kenapa dia tak lepas? Sebab ada resistance kan dekat 23 sen. Dia lebih laju nak tengok dekat time frame kecil. Kalau candle hodoh macam ni 15 minit lah. Kalau candle dekat 5 minit pun boleh tengok, pakailah 5 minit. Kalau kata 15 minit pun buruk, tak apa-apa, tak nampak. Dia bergantung pada candle spread tu macam mana. Kalau candle ni rapat-rapat satu biji ke apa biji tu, rapat macam sikat kutu, kau tak nampak kat 15 minit pun mungkin kena tinggikan sikit 30 minit. Structure of market tu penting. Structure of the stock. Naik turun satu stock tu penting. Kalau dah tak nampak apa marang kerempeng, sesuai ke guna time frame kecil-kecil. Lagi kecil lagi lah tak nampak apa, dia hantu. Increase the time frame. Mana yang lebih jelas? 1 hour lebih jelas. 1 hour lebih jelas kan. Okey, dia turun macam ni. Masa sideways, adakah dia mengepak? Tapi dia dah cross, dah boleh masuk. Ikut kan boleh masuk, tak ada masalah. Dia cuma tak mengepak lagi. Dekat sini kan, dia turun, dia cross up, pak. Bismillahirrahmanirrahim. So, okay. Ataupun tunggu resistance breakout dekat 3 sen baru masuk. Sebab kalau kita masuk ke area sini, support kita kat sini agak jauh. Kalau kita masuk area sini, support kita adalah yang ni. Jadi intermediate support. Once dia dah breakout, dia duduk bertahan kat sini, dia bertiga, mungkin 225, 23, 225, 23, 25 minit. Maksudnya dia ada satu solid support kat sini. Kita masuk dekat harga 23 atau 235.
Better 235 lah kan. Maksudnya dia dah confirm breakout, 23 sen akan jadi support. So dekat. Kalau sini termasuk area sini 225, support itu jauh lah sikit, 21 sen tu. Kalau baru saja breakout, yang ni akan jadi intermediate support. Faham tak? Faham tak hidup? Macam template kecil. 1 hour boleh nampak. Dia dah start cross up, dia spread. Terus dia menuju puncak gemilang cahaya. Lepas tu dia return balik. Dia break up resistance sebelum pump menuju puncak gemilang cahaya. Alright. Macam tu je tengok indikator. Sekarang kalau nak ikutkan, tunggulah dia break up ber 3 sen tu. Menunggu masa. Rasa kalau tutup Indi nampak apa? Kan? Ya, dia bila masalahnya, bila dah terlampau Indi sampai malas nak burn manual langsung, janganlah jadi malas. Indi tu untuk kita punya support. Saya tak ada kata saya jual Indi confirm win. Masuk sini win kat sini. Tak ada. Indi tu untuk membantu kita trader-trader buat decision. Supporting macam pelakon pembantu lah. Okay. Pelakon utama tetaplah mak bapak kita lah. Pelakon utama adalah price, dan pelakon kedua kita adalah volume. Okay. Dan segala mak nenek lain lah. Maksudnya hero selalu ada heroine, supporting heroine kan. Maksudnya ada yang tukang kacau tu kan. Lagi 2 ekor. Mungkin pattern kita nampak trend line. Okay, trend line. Lepas tu apa ni support resistance yang kita tanda. Betul itu supporting actor yang penting. Ni buat trend line, buat uptrend. Lepas tu buat support, buat resistance, tanda. Itu adalah pembantu. Seterusnya marilah Indi untuk membantu membuat keputusan yang lebih yakin. Bukan menggunakan indikator sampai jadi blur. So aku tak tahu nak masuk. Kalau sampai tak tahu nak masuk, jangan guna Indi lah. Sampai tak dapat decision. Saya je okey tahu dia di atas S&P 200. Semua tengah squeeze. Once dia start semua cross up, dia meninggalkan masing-masing ada ruang, dia adalah boleh nak terbang. Faham tak? Nak masuk kena faham. Dia squeeze macam ni dalam trend dia start cross, dia squeeze tu dia merapat lah. Lepas tu dia dah start berpisah. Okay, dia naik. Lepas tu dia start cross SMA 200. Okay, dia naik. Dia retest balik bahagian SMA 200 dan belum ada kenaikan tujahan yang tinggi. Mungkin now kan makin mengecil dia punya penurunan tu. Space dia ni apa benda range dia turun sini sampai sini tinggi kan. Makin kurang tinggi, makin kurang. Naik turun tu makin kurang, dan once dia break up ber 3 sen, insya-Allah lah boleh membuat tujahan dengan kenaikan volume. Volume mesti mengatasi volume yang sebelum, at least mengatasi volume seminggu lah. Boleh guna juga dia punya volume sedia ada, pergi tanda kat sini. Volume MA tanda right. Dia punya ni adalah 20. Kalau nak cepat lagi buat 10 apa. Tapi bagi saya 20 is okay dah. So most daripada dulu lah, kalau tengok saya punya kajian, saya kata on je MA 20 tu. Okay, 20 tu dia punya sebulan punya volume lah, average. Dah berjaya diatasi, dia naik lah. Okay, breakout dengan volume. Mak bapak kena bergabung untuk jadi keluarga yang bahagia, untuk naik lah. Okay, kalau mak saja bukan kata tak boleh naik, ibu tunggal pun ramai je, berjaya je. Kalau price saja tak ada support volume, tapi lebih kuat dan lebih menyeronokkan, lebih membahagiakan anak-anak yang lain dengan mak ngapak bersatu, sama-sama nak bahagia, sama-sama nak berjaya, nak keluarga yang bahagia dan berjaya. So, berjayalah gabungan price dan volume. Okey, anak-anak ni pembantu-pembantu yang penting adalah trend line dan lain-lain lah. Indikator untuk buat decision. Okey, macam
macam ni kita naik kereta biasa tak ada apa-apa, Asia compact yang tak ada apa-apa benda tu tetap boleh jalan juga. Tapi indikator tu dia ada extra benda lain membuatkan perjalanan tu menarik naik kereta tu. Okay? Indikator ni adalah aksesori tambahan ke? Dia jadi menarik. Kalau sampai aksesori tu menyerabutkan kepala otak, tak payah aksesori lah, pakai je lah Asia compact, sampai je pun. Yang ni adalah indikator tu benda-benda lain lah. Alright. Mana super pen ni saya? Penny. Oh, kau ada gel. Macam tu kalau game besi naik, apa yang saya nak kata, kalau game besi naik, dia boleh digoreng sehari 2 naik banyak. McLean ni jenis yang suka naik banyak juga. Tadi saya dah atur elok dah. Rupanya macam tu dia tak boleh. Setiap kali kita dah keluar tu dia jadi lain lah. Sebab kita dah save. Yang daripada ni siapa tahu ni penny yang super penny ni list dia. Tak boleh diedit yang orang share tu je. Kalau kita nak, kita kena save sendiri balik. Ni ambil save yang kita punya, baru dia mengikut aturan. Saya dah buat ada macam kabel. Lepas tu saya nak tengok kata yang saya nak lah. Elok saya dah buat list. Tak apa, saya buat lain. Tapi kena tengok jugalah kaunter-kaunter murahan ni, siapa yang modal kecil-kecil. Tapi kan saya kena ingat tau risiko. Nanti kalau katalah ada 2,000, sekarang rentung tinggal 1,000 pula. Hati-hatilah. Kena tak siap-siap support kat mana. Macam ni, kalau nak masuk sekarang, support lepas 1 sen. Kalau bocor 2 bit, 3 bit, kena cabut lah. Kena tengok kita punya risiko. Kalau kita nak win sakat 5%, kita punya risiko 5% lah. 5% je kita nak win, 5% lah kita risiko kita. Contoh kita masuk sekarang ke 225, sepatutnya resisten kat 23 kena pecah dulu kan. Kita masuk sebelum resisten. Bocor 3 bit tu mungkin dah 7-8 sen kan. Takkan kita nak terus keluar dekat support per 1 sen. Mesti kita, dia bocor per 1 sen, dia pergi 19, dia pergi 205 dan 20 sen, mungkin kita macam okey, keluar dulu. Dia reverse balik baru masuk balik. Contoh yang sama, dia reverse balik, kita masuk balik lah. Kan dia buat reverse up balik, kena masuk balik lah. Kalau tak, bye-bye lah. Ternyata tu dia jadi counter rugi. Dia keluar dulu tu bukan apa. Contoh macam yang kita dah untung pun, keluar dulu, nanti masuk balik. Sebab dah secure profit kita, baru masuk balik. Sekarang macam ni lah. Contoh sampai kat sini kita rasa, oi tak boleh pergi, orang dah start menjual ni, aku pun keluar. Lepas tu dia jatuh. Tu masuk balik kat sini. Sampai kat sini, orang dah start jual-jual lah, keluar lah. Dia tak jadi yang swing trader. Tak jadilah orang yang hold sampai kat atas tu. Tapi dia dah untung. Kalau campur balik contoh sini dia untung 30%, sini dia untung 10%, sini dia untung 5%. So 30, 20 30, 10, 5, dia dapat dalam 45% dah. Dalam 50%. Orang yang hold tu sekarang tengah rugi. Daripada dia dapat berapa persen, katalah contoh dekat sini dapat 50%, dia tinggal 10%. Dia tu sebenarnya walaupun dia masuk keluar, sebenarnya dia dah banyak dah. Alright. Rinoko bentuk pattern yang sama je. Bentuk yang sama. Not really. Dia kena break up lah. Dia kena break up. Tapi kenaikan dia tu, kenaikan dia bukan macam mini tag naik, dia uptrend. Kalau naik, turun, naik, turun. Naik. Kan yang ni probably turun lah, naik balik. Dia naik 3, turun, naik. Dia macam ada shooting star sikit. Mungkin turun sikit dan dia naik balik kan. Kalau
Skable betul dia ada bentuk macam ni, naik turun, naik zigzag naik turun macam ni. Yang ni dia keadaan menurun macam tu. Tapi menurun dia makin kecil kalau dia backup dia naik. Faham tak? Dia tak bentuk macam ni. Dia tak bentuk macam ni. Macam ni. Memang dia uptrend. Ni set resistance lah. Saya nak tunjuk sebab kita tanda kat atas tadi. Kalau tak, dia kena tanda daripada bawah tau. Ini saya nak tunjuk keadaan dia. Kalau kita tanda, sebab yang ni tanda daripada atas. Sini saya tanda atas. Sini nampak dia menurun kan? Ni kan dia naik. Sebenarnya kena tanda kat atas je ni. Yang ni keadaan dia menurun sebenarnya. So dia perlu breakout. Sebentuk kata pattern tak sama, tapi yes, dia ada potential. Volume build up memang cantik. Dan dia perlu breakout. Perlu breakout. Kalau tak nak beli sekarang, bukan kata tak boleh, tapi dia ada risiko lah. Risiko kalau ikut betul-betul yang ni at least yang dia punya lowest yang terdekat ni dia try yang terdekat kan, yang akhirnya ni yang dia start naik turun balik tu area 205. Support kita adalah 205. Sekarang kena breakout, dan breakout tu kena volume ni mengatasi MA 20 tadi tu, dan boleh bismillah lah. Rasa kita kena tahulah risiko kat lah kita kat situ. TP mungkin kita boleh TP. TP mungkin boleh TP 255 dulu. Once dia breakout 255 lagi dengan volume, boleh masuk lagi sekali. Okay. Dan dia bukanlah counter 52 weeks high, berbeza dengan Minitek dan juga Scalable. Alright. Minitek tu dia counter 52 week high. Ni yang warna orange tu 52 weeks high. Warna orange kalau kat bawah 52 weeks low. Okay, rendah dan price target tinggi dia. So dia adalah counter 52 weeks high. Orang yang Friday rules, dia masuk lah. Dia masuk selalu dia nak 3-5% saja hari Isnin tu. Kalau tak dapat dia akan tunggu hari Selasa. Okay, kalau tak dia kena cut loss lah. Kalau kata candle ni ni yang latest dia buat hari Jumaat tu, bocor dekat sini kan, sebab kita punya risiko tu dalam 3 to 5%. So kalau bocor 20 sen dah kena cabut dulu. Dia memang trend. Kok dia mencari ni balik, sebab dia selalu dia rebound balik, dia pergi cari dia turun, dia pergi cari yang line merah. Line merah ni jauh daripada dia, dan dia pun kena apa BB, mungkin dia turun cari merah balik, baru dia rebound balik. Dia trend, no hal. Kan tu okey. Cuma dia selalu pergerakan macam tu. Dia naik sampai sini, keluar apa BB, dia buat ala-ala doji yang macam tu, dia turun. So mungkin turun dia naik. Overall counter trend yang ni yang saya kata pilih counter trend. Walaupun kata terkena, dia boleh ada teknik harapan untuk tunggu, sebab dia counter boleh rebound balik pergi uptrend, sebab dia counter trend lah. Kalau kata kita ambil counter downtrend ke sideways, dia tak ada teknik harapan. Sebab dia bukan uptrend. Macam mana dia nak naik? Nak naik dia kena break out dulu dia punya downtrend dia. Betul? Dia kena break out dulu dia punya range harga sideways tu. Betul? Kalau tak break out dua tu, kalau dia counter yang sideways, tak break out dia punya sideways highest tu, tak naik. Kalau dia counter downtrend, tak break out downtrend line, tak naik. Kalau counter uptrend, dia turun, dia akan naik. Sebab dia memang counter uptrend. Memang dia turun. So ada teknik harapan kat situ. Apa yang dia terbentuk Scalable dengan Renoko tak sama. Yang ni gain 52 high dia tu, Renoko belum.
Tapi dia menarik. Dia tunggu nak breakout je. Scalable menarik. Counter Headcare kan. Headcare kan belum kau-kau lagi. Dia dah kau-kau last year. Tapi tahun ni belum. 52 week high dekat 380. So dia bukan game 52 week high Kalau counter yang dekat 52 week high tu lebih menarik. Ataupun dah lepas 52 week high, lebih menarik. Okay. Nanti kita tengok counter 52 week high sikit. Saya nampak ada counter yang menarik. Yang ni pun dia solid sebenarnya. Dia memang dah start uptrend lah. Solid. Cumanya adakah dia akan turun? Dia tak pasti. Tapi dia memang counter uptrend. Memang counter uptrend. Maksudnya ada boleh buat teknik harapan lah. Cantik. Dia memang betul-betul nak cerita dia nak buat uptrend. Dia nak turun dulu tu lain cerita. Tapi overall dia memang nak pergi atas. Memang nak ke atas tadi. Mungkin dia pergi RM1 lah. Dan dia akan jadi counter RM1 ke atas lah. Nanti tak tahu bila. Okay, dia turun dulu naik. Turun naik sampailah jadi RM1 lebih lah. Keadaan dia bullish untuk dia break up 52 high tu bukan main-main Dia bagi cerita, bagi spotlight tau. Lampu kalau ada 1000 spotlight dekat stadium dipasang semua. Nak cerita aku counter uptrend. Dia bagi tahu kat semua alam. Hey, akulah counter uptrend. Dia nak turun dulu tu lain cerita. Potensi macam Messi dengan Ronaldo ada up down juga. Messi kan dapat jadi trader lah, pemain terbaik dunia. Tapi tahun 2023 dia tak ada apa perform. Dia menang World Cup tahun 2022 tapi tetap jadi pemain terbaik. Dia ni akan jadi pemain terbaik walaupun dia turun. Dia adalah counter yang sentiasa buat masa sekarang lah. Counter yang sentiasa trend lah. Jadi trend. Dia bukan main-main je. Dia dah cerita dah, aku dah menang World Cup lah. Akulah Messi. Hey, akulah Messi. CR siapa CR kita bagi kat Scalable Scalable Cristiano Ronaldo. And tag adalah Messi. Dia dah sampai top meletup dia kata top dari dia capai semua benda lah hidup dia nak sebagai footballer. Dengan dia punya Ballon d'Or, saya tak tahulah sebut binatang tu, yang menang sampai melampau-lampau 7 ke 8. Banyak masih 5. Saya minat bola sebab dia ada strategi lah main. Kata perempuan tak minat bola, tapi saya tak tahulah, saya tengok minat tengok dia punya game tu menarik. Mungkin sebab efek-efek dulu-dulu kan, mereka duk melayan bola. Saya pun ikut lah tengok. Okay, best lah. So saya ambil tahu juga. Tak ada lah sampai terror nak faham position itu 442 441 3 apa itu benda. Tak kisahlah tu kan. Tak sampai tahap tu. Tapi saya suka tengok. Suka tengok ada pemain gini-gini bertukar strategi pemain lah macam gitu. Menarik lah. So ini entah adalah Messi dah top of the moon. Memang dia akan jadi legend. Ini pun potensi counter legend. Potensi. Saya tak tahulah news ni ada tak. Malaysian business, Malaysia business stock. Kalau ada news kan yang bagi ciri-ciri macam Minitek, dia ada news mari kata anak Abang Jo yang take over. Wow, meletup macam apa So kita tengok Entek ni ada any news yang bagi dia punya catalyst ke? Jangan dia abaikan counter Headcare dia belum nak buat tu dengan besi dispose je Dia kalau acquire ni bagus lah. Orang beli share sub shareholder. Ada sub shareholder bertukar 5 Januari. So siapa yang berganti dia? Adakah penyebab dia macam Abang Jo? Lagi satu counter Sarawak, Scalable Sarawak, Minitek Sarawak.
Siapa ambil? Datuk ni. I don't understand this. Change the shareholder. Ordinary share. OR So ada share baru Share siapa dia dispose tau. I don't know either this one is good news. Tapi harga memang naik. Ada tak apa-apa lagi Entek punya berita? Ni potential high. Yang ni this one yes. A good news. Tapi 29 November punya cerita. Bukan latest punya story pun. News yang macam ni. 29 Kita tengok sikit. Dia nak buat water growing accelerate in financial years. Dia akan menaiklah tahun 2024 hingga 2025. So siapa yang jenis swing trader, yang jenis to the moon ride ni, mungkin akan ride Entek sebab tahun 2024 sampai 2025 nak memacu dari segi financials. Nak improve lah dia punya mungkin earning, revenue, benda-benda tu lah. Maknanya saya bukannya ahli FA, tapi bila dia kata tu ada potential nak ni, harga ni nak naik kan. So dia punya kebolehan, probability dia untuk company dia tu profitable dan potential untuk dengan projek-projek yang sebenarnya akan bagi income yang bagus lah untuk company tu. Betul? Betul yang cakap? Betul tak? Saya tak pandai lah buat FA ni. Tapi dia potensi untuk, dia adalah company yang berpotensi untuk memaju dari segi dia income dan benda orang panggil tu strong dari segi financial lepas ni kot. Ada projek-projek. Ni nak accelerate water infrastructure upgrade project. Ni projek-projek ni construction material, steel pipe, benda-benda yang akan terlibat bersama-sama. Ni dia ni increase in, tapi dah 2023 punya cerita Cuma yang ni menarik sikit sebab dia kata dia akan accelerate in financial years within ni 2024 dengan 25. Dia ada ni infrastructure project. Kan? Pulangan yang memberangsangkan di aspek macam tu lah. Okay. Aku pandai bercakap Merapu lah. Pandai, siapa yang pandai cerdik, sila bagi komen dengan lebih bijak. Tapi saya nampak dia potensi untuk kita swim. Memang dah lah dia bagi cerita dari segi dia menceritakan dia memang solid nak buat uptrend. Kalau dia turun pun, dia still lah counter yang memang solid nak buat uptrend. Kan dia boleh turun separuh candle. Betul tak? Dia boleh turun separuh candle. Dia boleh turun separuh candle. Kita buat terbalik. Mana budak ni? Hilang pula saya punya lukisan. Selalu dia duduk kat atas. Hari tu saya macam menyampah dia, mengganggu gugat saya. Saya letak dia kat atas. Letak kat atas, tolak dia kat atas. Kemana hilang lah? Kemana kau pergi? Okay, range harga dia boleh turun. Sini. Separuh
separuh. Allah Allah Allah. Separuh. Hindi. Mana warna kuning, kalau warna merah. Jauh sangat warna merah dia nak turun. Dia nak mari balik kat merah. Jauhnya. Habis satu candle lah. Tapi kan walaupun dia turun habis satu candle pun, kamu tak trend juga. Tetap dia solid. Dia bagi volume tau, dengan cukup padu. Cuma nak kena perhatikan, kalau dia pull back, dia beri burst balik, Bismillahirrahmanirrahim, masuk. Kan? Ni katalah dia naik. Kalau dia nak terus kenaikan, dia akan break out lagi lah. Hari Isnin break out lagi. Naik 930, 935 kan, dan dia naik ke atas lagi. Ceritanya kalau dia pull back. Kalau dia pull back, maksudnya katalah dia berehat dekat 618 ni, 855 ke apa ke. Dia buat tengah-tengah candle berehat, tu turun sikit, naik balik atas 55, naik balik atas 870. Bismillahirrahmanirrahim. Dia maksudnya naik satu aras daripada Fibo ni kan. Kalau dia turun sampai sini, dia naik satu aras ni boleh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia turun sampai 855, naik atas 870 boleh beli. Kalau dia turun sampai 870, naik atas 855 boleh beli. Kalau dia turun sampai 999, tunggu dia break out ni baru belilah. Dia volume kuat gila ni. Kalau ikut ni dia naik. Dengan 52 week high nya. Entek padu sangat-sangat ni. Dengan dia nak buat projek, banyak projek lagi, infrastruktur. Dan dia adalah construction, which is trending. Menarik. Berapa lama nak bincang pasal Entek, tapi dia memang wow. Saya nak cerita pasal counter Hackett tadi ni. Hackett tu memang counter midterm swing daripada tahun lepas ni. Siapa belum masuk tu cari-carilah peluang kan. Saya nak ambil, saya banyak indie. Saya nak ambil 52 week high. Kacang mana? Which is my 52 week high? This one. Efficient menarik perhatian saya. Itu yang menarik perhatian saya. Look at this. Ni high dia previous high dia sini. Di resistance dia sini. Dia break up solid tak? Solid kan? Volume dia baru naik daripada minggu ni. Hak ni paling tinggi lah. Dalam seminggu dua ni, ni paling tinggi. Menarik kan? I think this one is very menarik lah for me. Dan dia ada pattern. Saya rasa dia menarik. Dari segi chart, saya tak tahulah katalis bagai tu, saya tak check lagi. Sekejap lagi kita tengok lah katalis tak. Lain-lain tu kena tunggu hari market buka lah. Siapa dia tengah trending. Kita tadi market tutup ni, kita akan study apa yang based on minggu ni lah kan. Minggu yang dah berlalu ni. Okay, kita expect dia ada potensi lagi seminggu dua. Hari Isnin ke, Selasa ke, Rabu ke, Khamis, Jumaat ke, sampai minggu depan tak tahu bila dia nak naiknya. Tapi dia mata ada momentum. Selalunya momentum dia pergi je. At least Isnin naik dulu, lepas tu barulah dia turun rehat, lepas tu dia naik balik. Okay, katalah cut handle lah. Sekiranya dia adalah membuatkan satu cut handle yang dia naik, buat cut. Mana dia budak ni? Naik dia ni kan, dia turun buat satu lengkungan. Okay, nak kata mangkuk tak, sebab kalau mangkuk dia naik, dia tucah ni, dia terus break up terus naik. Tapi ni tak, lepas dia sampai sini je. Lain yang aku nak tarik lain pula. Sampai sini je, dia dah start buat penurunan, which is macam dia buat handle. Kalau bentuk lain dia akan jadi pennant ni. Kalau kita buang, kita tengok, kalau kita tengok zoom kat sini saja,
zoom kat sini saja, dia akan jadi pattern lain lah. Overall kita akan nampak satu pattern lengkungan tu. Tapi kalau kita buat zoom kecil, kita nampak pattern either ascending triangle ataupun pennant. So kalau macam tu dia akan jadi dia akan jadi macam ni lah. Naik kat sini. Ini kalau kita zoom sampai sini saja tau. Kalau kita zoom besar, lebih jauh dia boleh pergi. Kalau kita zoom yang kecil, kita akan nampak dia pergi ala-ala kat sini. Ala-la-la-la tu. 285 macam tu kan. Tapi kalau kita zoom yang jauh ni, yang lengkungan tu, kalau dia adalah kat handle tu, saya ada peluang lah nak dapat dalam 50% ke. Dia bukanlah candle yang menarik. Tengok dia naik candle buruk-buruk kecil-kecil kan. Tapi mungkin dia lembab sikit. Tapi market kalau bullish, dia boleh pergi lah sampai dia punya target tu. Kalau market bullish, kalau nak test lah, 40% je, 30%. Berbalik tak 30% kalau kena tunggu sebulan? Kalau nak cepat 285 dululah. Nak cepat mungkin 285 dulu lah. Dia punya pergerakan tak berapa nak laju. Candle dia pun buruk je kan. Candle sehari dia boleh buat macam ni, tak pergi mana. Kalau orang yang ni tengok, katalah masuk ke counter efficient sebab nampak cantik kan. Counter efficient tu dia buat macam ni, titik-titik je. Tak ada orang beli, tak ada orang jual sangat pun. Psycho tak? Kita masuk contoh hari Isnin, kita masuk, kita nampak dia cantik. Lepas tu tengok hari Isnin tu kan, dia buat titik je. Harga tu dia beli harga 245. Lepas tu pukul 10 tak ada orang beli, 11 tak ada orang beli, pukul 4 ada orang beli 10 unit. Itu je. Esok tengok dia buat pengen sama, beli lagi harga 245 kak, 10 unit je. Masa tak ada orang beli. Contoh. Maksudnya dia sangat sendu sangat sendu. Tapi in the long run, mungkin seminggu dua dia start naik. Kalau dia macam nak menggoreng betul, dia terus naik minggu depan naik. Tapi so far dia tak buat candle dia buruk macam apa benda, buat titik-titik garis titik je. Candle yang sempurna Alex kena buat macam ni, bentuk macam ni Alex doji. Ni betapa banyak doji dia, pendek-pendek candle malasnya. Pergerakan harga tu tak menarik, tapi dia sedang bergerak atas. Dan dia ada pattern, dan dia ada volume V up. Daripada tak ada volume langsung, tiba-tiba sekarang ada volume V up, which is for me very interesting. Kalau dia guni, campak je lah. Tak kau lah nak buat bila. Janji kau nanti kau pandai-pandai naik. Risiko pandai-pandai ambil. Adakah nak ambil dekat masa dia breakout ni 220? Adakah nak ambil yang bawah sekali? Risiko ni tanya diri sendiri. Kita sanggup tanggung risiko rugi tu berapa? Nak cut loss kat mana? Kalau tak jadi tu nak cut loss kat mana? Bawah 20 sen pun nak cut loss ke? Atau you nak cut loss bila dia turun bawah 220 terpulang? Benda ni bukan ada satu solid setup solid setup kan, trading plan. Bukan solid je. Dia boleh diubah-ubah, pun boleh ubah lah, terpulang kepada individu tu. Dia sanggup tanggung risiko macam mana, modal dia macam mana, dia adakah rolling modal dia, adakah dia perlu nak guna. Kalau edit, so dia kena cepat-cepat keluar. Ada orang boleh pergi guna tu, tak ada nak diusik pun, nampak itu boleh lah ambil jauh sikit support. Ada orang guna tu kalau tak jadi, dia di stuck kat situ, so dia kena keluar cepat. Mungkin bocor 220 dia dah keluar. Anda tanya diri sendirilah. So far dia memang cantik, dia ada pattern, dia 52 week high. Cuma candle bukan candle yang lawak, candle buruk. Alright. Dan pelbagai lagi jenis counter. Electronic tak tengok Electronic suka buat gila. Electronic suka buat gila tau. HLT cantik menarik. The bomb. Ini sebelum ni dia ada beberapa kali menyentuh tu.
Lepas tu dia buat lagi sekali hari Jumaat Sabtu tapi tak lepas. Kalau tak Isnin lepas, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia punya support jauh sikit lah. Support 210. Boleh tak tahan dengan support 210? Kalau nak candle, based on candle je, ambil sini lah. Macam tak lalu lah nak tanggung risiko jauh-jauh, nak candle sini je lah. So 225, bocor 225, cabut. Mungkin dia pergi kat 200 rebound, nanti masuk balik. Kalau dia berdindang-dindang buat support kat situ, nak masuk balik, boleh saja. Sebab counter tu tengah buat uptrend. Ni counter obviously uptrend. Lepas tu dia ada satu pattern yang menarik. Pattern yang menarik. Overall nampak macam flat pattern Kalau yang tengok zoom kat sini macam apa falling wedge ke benda-benda. Tapi ni ha. Ni bentuk-bentuk dia benda ni. Tu kata headcam menarik dia headcam. Headcam tak boleh kau lagi. Dia memang sangat menarik kalau guni banyak. Campak kat sini, campak sini. Kalau makin bullish lah. Kan banyak counter tu. Pilihan kita. Yang ni pun saya macam terlalu selawanya. Efficient tu walaupun sendu. Cantik kan pattern dia. Walaupun dia macam candle macam gila. Yang ni cantik ke candle dia. Ini betul-betul counter lah. Yang bagus sikit lah. Kalau dia buat macam ni macam siput-siput macam mana sehari tau. Sehari lah ni. Esok harga pun kat situ. Tak ke mampus kejong kat situ. Macam orang lain semua duk profit, kita tengok orang tu kau duk gerak kat situ kan. Ni ada pergerakan harga candle. Hopefully efficient dah start buat breakout nanti. Isnin ke apa, dia dah buat candle yang cantik. Saja dia lebih menarik untuk semua orang masuk. Macam tu. Sebab dia sekarang orang tak tertarik sangat dengan efficient tu. Sebab candle dia buruk gila. Candle dia macam pemalas gila. Dia punya operator ke apa kat dalam tu macam sendu nak mampus. Dia mana efficient tu dia? Saya nak kata candle dia tak apa-apa. Entah candle. Yang sekarang apa okey sikit ni. Kalau dia buat gila titik-titik macam tu. Ni tak tahu makhluk asing mana pergi masuk situ. Hopefully bukan orang GBS lah masuk candle macam hantu pocong ni. Candle dari segi pembentukan candle tu buruk gila. Ni sehari 2 hari tengah titik pun dah. Kalau titik tu mungkin orang beli 1, 2 sekali tu dalam sehari kan. Ada sekali 2 je transaction berlaku. Ataupun tak ada apa sangat beli jual tu. Sebab candle buruk. Dia nak naik macam ni kena ada orang beli jual sampai berlaku lah. Best buy tu bertukar-tukar tau. Tu ada banyak-banyak volume. Boleh gerak. Kalau macam mak nenek macam ni kecil-kecil ni tak tahu benda beratur pun tak ada. Mungkin nipis ke, mungkin tebal sangat-sangat sampai tak ada orang beli jual sangat pun. Sampai jadi titik, I don't know. Tapi tak menarik langsung. Sekarang lebih logik ada orang masuk, candle dia start buat lawa. Hopefully bila dia dah break out kat sini nanti, dia start buat candle cantik. So everyone masuk dan dia start buat counter yang sangat cun. So far tak cun compared to HLT tadi. Cantik lagi HLT lah dari segi chart dan juga dia punya candle. Betul tak? Dengan pattern dia. Rasa dengan dia pun ada buat ni juga. Kalau nak ambil sebagai kotak pun boleh juga. Aranan cenda. Yang ni ikut memang betul-betul. Saya tak tahu nak cakap benda nak diajar sangat kat orang. Kita punya kreativiti dalam sesuatu menilai dan mentaksir benda yang apa yang kita nampak depan mata. Dia adakah dia skill ataupun dia bila kita rajin-rajin macam-macam kita akan dapat sendirilah benda-benda ni. Tak ada benda-benda yang terlampau rigid lah. Dia macam kena macam tu, kena macam ni. Dia tak ada kena-kena macam tu. Sekali dia gerak apa yang kita nampak, kita boleh buat prediction dan jadi probability nak win tu lebih tinggi. Dan mengurangkan yang paling penting adalah mengelak daripada rugi dan mengurangkan loss. Dan
walaupun kita punya objektif adalah untuk buat keuntungan, tapi dia punya apa benda apa kata, risiko tu adalah resepi yang perlu tak diabaikan. Kata contoh kita buat kek tak jadi kalau kita lari daripada apa benda yang main dia kan. Dia punya main dia katalah nak buat kek tapi tak ada tepung. Risiko tu adalah tepung dalam kek tu. Kek ada ke kek? Siapa tengok nanti cerita kek yang buat ais kek yang tak menggunakan tepung lah. Alamak, benda apa yang kata? Nak buat Maggi tapi tak ada Maggi. Jadi kuah Maggi saja. Maggi dia tak ada. Tu lebih tepat. Kita makan Maggi, nak makan Maggi tapi kita buat kuah je. Maggi lupa letak. Padahal Maggi tu part of the main part lah of trading is risiko. Kalau pandai jaga risiko, pandai manage duit, berjaya. Tu je. Tengok. Dia pergi ke kotak atas tu. Kat mana ni? 290 mestilah pergi 30 sen kan. So far yang atas ni 275. Kita target 275. Kita target 275 dulu. Lepas dia breakout tu kita target pula kat atas. Teknik tamak. Saya masuklah kata-kata budak-budak tu, Goshen ke benda-benda binatang yang memacak-macak tu. Dan saya bukan yang win besar. Saya win kecil lah. Win kecil tak kecil sangat. Maksudnya 20% and above lah kan. 20%, 20 to 30%. Tak pasang trading stock Tak pasang trading stock sebab saya pun dia trading stock ni selalu dia kena ambil. Dia trading stock pun kena mata dekat PC tu. Kalau masa tak boleh lekat dekat kita punya screen, susah sikit lah untuk counter yang rally laju macam tu. Boleh menumpang. Okay, boleh menumpang. Pandai-pandai menumpang macam sekarang ni. HLT ada orang yang ambil daripada bawah. Okay, dia the right sekarang. Dia mestilah untung lebih banyak. Kita yang baru nak masuk tak akan dapat untung yang banyak lah. So kita pun nak masuk, kita akan macam ni 240 kata 245 macam tu kan. Dia break kan. Lepas tu kita pun belilah. Contoh lah kita beli. So TP dekat ni kita dapat 20% je lah. Sedangkan ada orang ride lagi. Dia ride lagi sampai kat sini. So dia tu lebih banyak tinggi daripada saya. Lebih tinggi daripada saya. Dia dapat 48%, saya dapat dalam 19% macam tu kan. Kalau saya nak masuk balik, kalau saya masuk balik kat atas, bila dia break up, saya akan dapat lagi another 70%, 80%. So lebih kurang dalam 40% lah. Plus minus. Lebih kurang lah. Minus lah cerita dia. Minus daripada 40% saya dapat. Compare tu orang ni dapat 48 hingga 50% kenaikan. Terpulang lah Saya bukannya dia nak berani tak berani, dia kena latih. Ada tahun yang saya sangat-sangat berani dan saya boleh hold setinggi mana dia nak pergi. Ada masa saya belum rasa nak bias tu. Saya rasa makin lama kita duduk di dalam, makin risiko daripada untung, takut jadi rugi. Saya ada perasaan takut jadi rugi tu. So saya ambil je lah apa yang saya ada. Dan saya tak nak jadi penyesalan. Banyak yang jadi tu macam dah untung sebab bukan kata kita nak tamak, tapi kita ada target macam ni. Contoh kita dah target dia boleh pergi 355 360 contoh Lepas tu dia pasal rancak dia pergi sampai sini, dia pecah 275. Next destination dekat sini aku hold dia dah sekali tak. Dia next 275, dia next 285, 290 dia start turun sampai ke bawah balik. Oh damn. Daripada aku sedap untung kurang balik. Berlaku beberapa kali tahun lepas setengah. Okay, 50%. Why not? Why not terus ride lagi sampai 100%. Alamak, dia turun pula. Jadi 30%, dia dah jadi 20%. Alamak. Faham tak? Kekecewaan itu menyebabkan saya semua dia sampai sempat yang saya rasa saya dah okey dah untuk aku. TP je lah. Contoh sini okey dah untuk saya dapat 275. Kalau dia pergi lebih tu rezeki orang lain lah. Contoh target aku dari sini je. Dia dapat tu okey.
Next kalau ada peluang masuk, mungkin saya tak dapat masuk dengan 275, mungkin saya masuk atas 285 ke 290 baru nak masuk ke 30 sen ke. Lepas tu jangan pergi kat sini kan 350 baru dapat berapa, mungkin bukan 19 tadi saya kata apa 19.18 mungkin bukan, mungkin dah saya dapat 10% je mungkin lah. So, saya akan dapat kurang daripada orang yang right tu, tapi masih untung. Itu je setakat ni saya punya target, nak consistent profit, nak bagi ambil peluang tu market bullish, bearish pula, market yang bullish ni ambil peluang, ambil untung. Bila dah satu keyakinan tu datang untuk ride yang lama, yes I will ride sampai berapa persen lah, pasang trailing stop jauh sikit. Kalau pasang 3 bit dia main ambil, pasang jauh sikit. Betul lah ramai yang minitab tu pasang trailing stop dah kena ambil yang masuk kat bawah kan, masuk 150 kan dah kena ambil dekat mana dia naik 20% tu dia turun balik 190 ramai dah kena ambil kat 190. Betul lah tu. Lepas tu dia naik lagi dan seterusnya kan, turun lagi. Lepas tu hari Jumaat turun lagi. Saya tak tahu lah ramai yang kena collect. Kalau follow 3 bit tu ramai dah terkeluar. Tapi walaupun dah terkeluar, bersyukurlah dengan keuntungan apa yang kita dapat tu. Bersyukur kita dapat peluang untuk ride. Dan counter-counter yang jadi rally tu, bukan ada semua orang ada keberanian nak masuk counter yang tengah tu. Okay, ada yang selalunya bukan keberanian tapi kebodohan. Bila dah atas sampai nak orang semua dah tipi, dia pun nak masuk, dia kena sejuk kat atas tu. Sebab dia FOMO betul-betul, dia tak kaji pun counter tu, dia tak pernah tengok pun. Tapi hari tu spike aku nak masuk. Dia tak ada masalah kalau nak masuk. Kalau ada risiko dia, maksudnya okay 3 bit dia dah kena keluar. Keluar lah 5% je. Loss lah pula aku masuk. Ingatkan dia nak rally pergi, dia loss 5%. Admit kesalahan kita yang terburu-buru. Admit lah kita perlu kena cut loss. Orang lain win, kita kena stop loss. Tak apa. Kita bukan nak compare life kita ni dengan orang lain. Kita antara kita dan kita nak buat profit dan kita nak sustain dalam market ni sampai bila-bila. So tak ada masalah you punya stop loss, cut loss dalam masa orang tengah win. Okay, jangan jadi tanpa ego yang bila orang win kita semua kena win. Tak payah, tak apa. In case ada yang terkena, orang lain counter macam ini tag dan kata apa yang naik kau-kau kan, orang lain semua untung kat counter tu, dia dapat rugi ataupun dia dapat untung tak banyak. Tak apa, macam ni kan. Ada orang dah beli waktu candle ni dah makan kat sini. Yang ni kan candle bearish, dia break up sini, mungkin dia ambil harga 225 tu dia dah ambil. Ada orang masuk, hantarlah dia ambil kat situ. Kita nak ambil atas ni, contoh kita ambil atas 245 kamu nak masuk, okay, tak apa. Risiko kita dekat 240. Kalau kita masuk dekat 250, risiko kita dekat 240. Bocor 240 kena keluar. Admit lah tak berjaya. Yang dia ni yang masuk awal masa breakout dekat 225, dia masih berjaya. So kita gagal, dia berjaya macam tu? Tak. Dua-dua berjaya dengan menjaga disiplin dan trading plan masing-masing. Okay, tak ada masalah pun. Sebab kita nampak dia cantik, dia boleh pergi sini, tapi dia tak jadi. Salah ke? Tak salah. Kita tu beli bila dia dah breakout. Salah ke? Tak salah. Dia ni beli breakout kat sini. Okay, untuk sekarang dia win. Siapa yang beli masa breakout kat sini, dia win so far. Tapi kita dah terlepas contoh kita dah terlepas. Next best entry dekat mana? Bila dia dah breakout area sini lah pula, TP area sini. Mungkin dia berdindang dulu turun ke, tak, I don't know. Probably tu ada. Tapi dia punya volume, kalau volume dia mengatasi lagi volume hari Jumaat, naiklah dia. Ni dia start volume ni daripada tinggi macam ni, volume start kering dan start nak build up balik. Kalau ada volume tinggi lagi, dia naik lah. Nak masuk terus, tak ada masalah masuk terus. Support dekat 225. Ikut Indi. Ikut Indi 23 sen support. Sekejap tutup. Ikut Indi. Okay, betul. Okay, sebab dia tak ada, dia dah kan kat sini kalau dia semua tengah turun, memang kita perlu tunggu merah cross up kuning. Yang ni memang merah dah duduk atas kuning pun. Okay, memang dah uptrend pun. Memang dah uptrend. Dia memang duduk kat area support pun.
Cuma dia kena mengepak je nak untuk naik. Susunan semua dah okey dah pun. Dah ready to go lah. Ready to go. Cuma kena mencapak sikit. Masuk sekarang dia ada resistor kat sini. Support kat sini. Bocor 2-3 keluar. Itu kalau ikut Indi senang je. Susunan dah betul. Merah, kuning, hijau. Betul dah. Biru kat tengah ni support kita. Okay, terat je selagi dia tak bocor yang biru tu kan. Tak apa lah. Tak apalah. So, layan je lah. Layan je lah sebab kontrak trend dari atas 50 kan. Atas 50. Atas ketinggian 3 bulan, 6 bulan dan setahun 12 bulan. Right je lah. Shelting. Okay, so sampai sini je review kita kali ni. Harap memberi manfaat. Saya tak dapat kaji banyak sangat. Mungkin terlampau banyak bebel. Minta maaf atas segala salah silap saya sepanjang saya bersaham dan menjadi owner GBS tu lah. Terima kasih yang support saya join private group GBS kan. Jadi circle GBS tu terima kasih banyak. Siapa yang belum join dan berminat nak join, harga untuk join kami Gen GBS private group adalah RM100, yang di mana termasuk package semua indikator saya bagi, semua apa tu yang screener GBS saya bagi. Indikator screener GBS, ada library, nota-nota video saham, dan juga kita ada private group lah untuk bincang-bincang counter-counter dan bincang-bincang pasal saham. Okay, RM100 tu sekali bayaran tu lah. Harga adalah pengeras untuk jadi join circle. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe, share dengan kawan-kawan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga kita sama-sama buat profit yang konsisten untuk tahun 2024 dan semua berjaya pada tahun ni, dan meneruskan kejayaan kita sampai bila-bila. Okay, cuba cari satu setup yang kita rasa okay, yang ni setup paling mudah aku faham, aku senang buat profit cara ni. Maintain yang setup tu sampai hujung tahun ni. Dan kalau ada macam saya guni dah ada bertambah, you boleh guna setup lain ataupun apa yang you belajar lain lah. Yang you punya sendiri tu maintain supaya dia jadi konsisten. Konsisten profit memang kena ada konsisten cara masuk keluar tu. Pemilihan counter pun kena konsisten. Okay. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.